Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan izin daripada Allah, kita sambung bacaan kita daripada buku Hukum Hakam Puasa menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang merupakan khulasah ataupun intipati daripada kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik, karya fiqh dalam mazhab Syafi'i yang dihasilkan oleh al-Imam Abul Abbas Ahmad bin An-Naqib Al-Misri rahimahullah. Kita telah pun, tuan-tuan dan sekalian, selesai tajuk yang pertama, iaitu orang-orang yang wajib berpuasa. Sebagaimana biasa, tuan-tuan dan sekalian boleh muat turun buku ini yang diberikan oleh saya secara percuma kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Muat turun daripada laman aqis.com.my. Tajuk kita pada hari ini, perkara-perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Perkara berikut membolehkan seseorang berbuka puasa ataupun tidak berpuasa. Sekalipun puasa Ramadan adalah puasa yang wajib difardukan ke atas sekalian kaum muslimin, sama ada lelaki atau perempuan, yang mencukupi syarat-syarat yang telah pun kita baca sebelum ini. Namun demikian, ada beberapa situasi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk seseorang itu untuk tidak berpuasa ataupun berbuka puasa. Yang pertama, bersangatan lapar dan dahaga di mana ditakuti membawa kemusnahan, mana kemusnahan kepada tubuh atau timbul sakit jika berpuasa. Sekalipun bersangatan lapar dan dahaga itu timbul kepadanya pada pertengahan siang, tidak semestinya sebelum dia berniat berpuasa atau sebelum dia mula berpuasa. Hatta ketika dia sedang berpuasa, jam 11, jam 12, berlaku kepada dia perkara-perkara yang menyebabkan, kalau dia berpuasa boleh memudaratkan tubuh dia, maka harus untuk dia berbuka puasa. Dengan syarat puasa itu sememangnya memayahkan dia, menyulitkan dia untuk, memberatkan dia untuk dia berpuasa. Yang kedua, musafir. Musafir dengan makna orang yang keluar bermusafir, keluar dalam perjalanan, yang dengan safar, dengan musafir yang mengharuskan qasar salat, iaitu musafir yang baik, yang tidak maksiat. Dan yang keduanya, yang jarak safar itu mencapai 2 marhalah, lebih kurang 81 kilometer. Sekiranya dia meninggalkan penempatannya sebelum terbit fajar, yakni sebelum masuk subuh, maka harus berbuka sekalipun dia berniat berpuasa pada malamnya. Jika dia bermusafir selepas subuh, yakni setelah masuk waktu wajib berpuasa, terbitnya fajar sadiq, tidak harus berbuka. Sebagai contohnya, orang yang dia waktu subuh masih ada lagi dalam negeri, kemudian dia nak musafir jam 7 pagi, sebagai contohnya 8 pagi, tidak harus dia berbuka. Jika berpuasa, jika dia musafir selepas subuh, tidak harus berbuka. Jika puasa memudaratkannya, berbuka adalah paling baik dari berpuasa. Jika tidak memudaratkan, maka berpuasa paling baik. Jadi orang dalam musafir yang mencapai jarak 2 marhalah, walaupun dia boleh berbuka puasa, jika sekiranya tidak menimbulkan sebarang kesukaran, tidak mudaratkan dirinya, maka berpuasa itu paling baik. Jika tidak mudaratkan, kata pengarang, berpuasa itu yang paling baik. Yang ketiga, wanita menyusu dan perempuan hamil, sama ada kerana kebimbangan atas diri atau atas anak yang dikandung atau disusui, jadi dia boleh buka puasa. Dan jika sekiranya timbul kebimbangan dengan berpuasa, itu boleh memudaratkan dirinya sendiri, ataupun dengan berpuasa itu
dirinya tak memudaratkan, tapi boleh memudaratkan kandungannya ataupun memudaratkan anak yang disusui. Sebagai contohnya, jika dia berpuasa, tak susu tak keluar, ataupun tidak banyak susu yang keluar, memudaratkan anak. Ataupun kalau dia berpuasa menyebabkan kandungannya itu lemah, memudaratkan kandungan. Jadi sama ada mudarat itu timbul untuk dirinya ataupun untuk kandungan, kedua-duanya itu mengharuskan berbuka puasa. Akan tetapi jika berpuasa kerana kebimbangan atas anak sahaja, dia tidak bimbang dirinya, dia bimbang anak saja, tanpa kebimbangan atas diri, wajib mereka membayar fidyah di samping qada, iaitu secupak makanan bagi setiap hari. Jadi jika sekiranya dia tidak bimbang dirinya, dia bimbang anak saja, maka selain di samping dia qada, kena juga bayar fidyah setiap hari 1 cupak beras lah bagi kita orang Melayu, orang Malaysia, lebih kurang 700 gram. Selesai tajuk yang berkait dengan perkara-perkara yang mengharuskan buka puasa ataupun orang-orang yang diharuskan oleh syarak untuk berbuka ataupun untuk tidak berpuasa. Tajuk yang berikutnya, waktu wajib berpuasa. Bila tibanya waktu kita wajib berpuasa. Tidak wajib puasa Ramadan melainkan dengan melihat anak bulan, yakni anak bulan Ramadan. Di penghujung Sya'ban, maka Jabatan Mufti ataupun Jabatan Agama Islam akan melihat anak bulan. Jika kelihatan anak bulan bermakna wajib kita berpuasa pada besoknya, kerana dia telah pun disahkan 1 Ramadan. Dan jika anak bulan terlindung, yakni anak bulan tidak kelihatan dengan sebab awan, hendaklah dicukupkan Sya'ban menjadi 30 hari, kemudian berpuasa pada lusanya. Pada mengenapkan Sya'ban menjadi 30 hari, dan setelah itu barulah dikira sebagai Ramadan. Jika anak bulan terlihat di siang hari, maka ia dikira anak bulan bagi malam yang akan tiba, bukan malam yang berlaku, bukan malam yang berlalu. Jadi pada siang itu tidak wajib berpuasa lah. Kan anak bulan yang kelihatan pada siang itu dikira anak bulan pada malam yang berikutnya. Jadi besoknya itu baru dikira sebagai 1 Ramadan. Jika anak bulan dilihat di satu negeri tanpa dilihat di satu negeri yang lain, maka jika 2 negeri itu berdekatan, hukumnya merangkumi semua negeri. Jika berjauhan, maka hukumnya berbeza. Tidak dianggap sebagai satu negeri. Dikira berjauhan jika tempat-tempat muncul anak bulan berbeza antara negeri-negeri, seperti antara Hijaz, Iraq dan Mesir. Mana matlak, tempat munculnya anak bulan tu dikira berbeza jika sekiranya di antara negara-negara itu adalah berjauhan. Ada pandangan berkata jika dikira berjauhan, jadi pandangan macam mana kita nak menganggap berjauhan, iaitu matlak, tempat muncul anak bulan itu berbeza, maka dikira negeri-negeri itu adalah negeri-negeri yang berbeza ataupun dikira negeri yang berjauhan. Ada pandangan berkata ni, pandangan yang lain berkata dikira berjauhan jika jarak antara negeri-negeri sejauh perjalanan qasar, iaitu 2 marhalah. Dua marhalah. Lebih kurang 81 km. Diterima untuk mengesahkan anak bulan Ramadan khusus untuk berpuasa, yang bagi untuk mulakan puasa, seorang saksi yang adil, lelaki, merdeka dan mukallaf, yakni baligh dan berakal. Jadi tidak diwajibkan 2 saksi. Madai dengan seorang saksi yang mengakui, mengesahkan, membuat laporan bahwasanya dia melihat anak bulan, dan bila ditilik, maka dia ni adalah saksi yang adil, yang tidak fasik, dan kemudian lelaki, merdeka bukan hamba, dan juga mukallaf, seorang yang telah membaligh serta berakal. Namun bagi mengesahkan anak bulan bagi bulan-bulan yang lain tidak diterima melainkan 2 saksi yang adil, termasuk bulan Ramadan, termasuk bulan Syawal. Bila nak tamatkan Ramadan, kita nak masuk bulan Syawal,
Tak cukup dengan seorang saksi, sebaliknya kena 2 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat tadi. Begitu juga kata dia bulan-bulan yang lain, bulan untuk mengesahkan untuk menisbatkan bulan Zulhijjah, dan juga bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan. Tak cukup dengan seorang saksi, mesti dengan 2 orang saksi. Jika seorang lelaki mengetahui dengan cara hisab atau pemerhatian kepada bintang bahawa esok adalah Ramadan, tidak wajib berpuasa. Namun hanya harus kepada orang yang melakukan hisab dan memerhati bintang sahaja untuk berpuasa. Harus untuk dia saja, tapi orang lain tidak wajib. Jadi kesimpulannya adalah dia balik pada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat anak bulan dan berbukalah puasa. Yang ini tamatkanlah puasa kamu, sambut Syawal dengan juga melihat anak bulan. Jika berlaku kekeliruan tentang bulan-bulan bagi tawanan atau orang sepertinya, mana orang ditawan ataupun dipenjarakan, wajib ia berijtihad untuk menentukan anak bulan Ramadan dan berpuasa berpandukan ijtihadnya. Dia berada dalam penjara, dipenjarakan oleh musuh sebagai contohnya. Dalam penjara sudah tentu dia tak dapat nak melihat anak bulan, dan dia pun tidak ada khabar daripada orang yang siqah yang bagi mengisbatkan anak bulan, bagi dia bertaklid pada orang itu. Maka pada ketika itu kata dia, hendaklah dia berijtihad. Dia berijtihad mengandaikan. Sekira-kira kalau dia merasakan bulan Sya'ban sudah tamat, maka dia berpuasa berdasarkan kepada andaian-andaian dia lakukan. Jika setelah berpuasa kekeliruan tentang bulan-bulan itu masih berterusan, yakni dia masih tidak dapat memastikan dalam bulan apa dia berada, atau telah nampak kepadanya puasa sememangnya menepati bulan Ramadan, mana puasanya sememangnya menepati bulan Ramadan atau menepati bulan selepasnya, yakni Syawal atau sebagainya, sahlah puasanya bagi puasa Ramadan. Mana dia puasa itu asalkan dia puasa bulan Syawal, bulan Ramadan, ataupun selepas bulan Ramadan. Maka sahlah puasanya itu, kerana dia akan jatuh sama ada qadaan, adaan ataupun qadaan. Namun jika nampak kepadanya bahawa puasanya menepati bulan sebelum Ramadan, tidak sah puasanya bagi Ramadan. Dan kerana dia tak boleh diandaikan puasa ini, tak boleh nak diandaikan adaan pun tak boleh, qadaan pun tak boleh, sebab dia berlaku jatuh sebelum daripada Ramadan. Syarat-syarat sah puasa. Ini insya-Allah kita sambung lagi dalam bacaan kita yang berikutnya, siri yang ketiga insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.